أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى ثم آله وأصحابه ومن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Biasa, marilah kita hadirkan rasa syukur, perasaan gembira, perasaan bertuah, perasaan beruntung kerana kita dapat menjadi tetamu Allah di masjid ini. Kita juga menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai berada dalam taman syurga. Ya, tolong rasakan perasaan ini dalam hati kita, kerana sejauh mana perasaan syukur kita, maka sejauh itulah pula insya-Allah ilmu Allah yang kita bakal bincangkan ini adalah akan sesuatu bertindak dan berkesan dalam diri kita. Kerana kita nak ilmu itu dia bertindak dalam diri kita, dia berkesan dalam diri kita. Itu harapan kita. Sebab itu sebagian ulama memberitahu bahawa kesannya terbagi pada dua bentuk. Yang pertama, dia akan mensasarkan kepada akal, yang menjadikan bertambah tahu kita. Daripada tak tahu ataupun daripada tak jelas. Sebab ilmu itu dia masuk kepada sasaran akal. Dan yang kedua adalah dia akan mensasarkan kepada hati kita. Ya. Jadi bila sampai pada hati, dia akan membentuk zauq, rasa, membentuk mahu kita. Ya, kalau tadi membentuk tahu, sekarang membentuk mahu. Maka dengan terbentuknya mahu inilah, barulah ketika itu manusia akan berubah melakukan kebaikan, apa yang ada dalam ilmu tersebut. Kerana pada mustawa ataupun pada peringkat tahu semata-mata, kita hanya terbeza berbanding orang jahil. Tetapi tidak lebih dari itu. Tetapi andai dia membentuk mahu, maka telah mula kelihatan perbezaan, ya, dalam kehidupan kita, akhlak kita, kiat halus, tingkah laku kita, dan segala macam dah mula terbentuk dalam kepribadian. Jadi doalah ke hadirat Allah, ilmu yang kita bincangkan ini dia mensasar kepada kedua-dua sasaran tersebut, akal ataupun hati. Sekali lagi, sejauh mana kita boleh sejauh mana sasaran tersebut mengena bergantung kepada syukur seseorang itu. Ya. Kalau kita tak syukur berada dalam majlis ini, kita tak syukur kita dihidupkan di hari yang baru, kita tak syukur kerana kita dapat menjadi tetamu Allah, maka sedikitlah. Baik, kita sambung. Masih lagi pada ayat yang kedua. Boleh ke macam tu? Boleh, terima kasih. Pada ayat yang kedua, pada kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, kita tengok, kita bincangkan insya-Allah, kerana ini adalah ibu Al-Quran. Tak apalah kita bincangkan dia perlahan insya-Allah, ya. Baik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita pakai terjemah ramai-ramai seperti yang kita telah faham dan ketahui dalam penafsiran yang kita telah sama bincangkan. Apa maksud dia? Segala. Berapa banyak gala itu? Semua. Berapa banyak semua itu yang dipecahkan sebelum ini kita bincangkan? 4. Okey. Saya faham
Saya tahu bahawa kita bersama, alhamdulillah ya. Okay. Maka dengan sebab itulah segala di situ, kalau kita nak lebih rincikan dia, bermaksud alhamdu bermakna segala istighraqan. Makna istighraq, apa makna istighraq dulu? Tenggelam. So maknanya semua, walaupun namanya, jadi segala di situ bermaksud meliputi. Segala bermakna meliputi. Dalam bahasa Melayu kita itu bukan lebih tepatnya adalah meliputi. Segala yang bermaksud meliputi, kerana ada nampaknya macam puji-puji manusia, tetapi puji manusia itu meliputi puji bagi Allah. Okey, selesai. Okey, kita balik tengok alhamdulillah, segala puji. Sebab di sana ada kalimah alhamdu yang kita bincangkan pada minggu sudah Kemudian hari ini mari kita bincang lillah. Pusat pujian kita itu adalah lillah. Ya, dan kita tengok dalam tafsirul Jalalain lafaz lafaz ayat, yakni ayat alhamdulillah itu merupakan kalimat khabariyah. Ya, maknanya dia bentuk berita kepada kita. Maksud berita yang nak disampaikan oleh mukhatib, yakni Allah, sebagai ungkapan pujian kepada Allah berikut pengertian yang kita dah bincang sebelum ini, yang terkandung dalamnya. Ya, jadi sebab itu kita kena syarahkan lagi, sebab apa pengertian yang terkandung dalamnya, paling tidak melalui perbincangan kita. Kalau kita dengar perbahasan lain, banyak lagi, tapi itu semua terkandung dalam pengertian. Ya, iaitu bahawa Allah adalah yang memiliki segala pujian. Jadi li itu menunjuk address. Li adalah address. Kepada siapa puji itu? Li Allah. Li Allah, lillah. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan oleh semua para hamba-Nya selain daripada Allah. Ya, hamba adalah selain daripada Allah, semuanya akan memuji Allah. Ya, itu maksud dia ya. Bukan kalaulah digunakan khabar perkataan fi'il bermaksud aku. Oh, aku mungkin orang lain tak puji. Kami mungkin orang lain tak puji. Dan juga perbuatan terlibat dengan masa, mungkin sekarang, sebelum ini tidak. Tetapi bila digunakan segala pujian, dah selesai semua masalah itu. Okey, untuk mana? Okey, yang ini kita nak bincang hari ini insya-Allah. Untuk makna yang dimaksudkan ialah bahawa Allah adalah zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagi zat yang berhak disembah. Okey, lafaz Allah. Hari ini kita bincang membincang lafaz. Apa itu lafaz? Apa ya? Sebutan. Lafaz adalah sebutan. Jadi sebutan Allah merupakan, sebutan Allah itu merupakan nama bagi zat. Nama bagi zat. Definisi. Allah adalah sebutan nama bagi zat yang berhak disembah. Jom kita bincang. Kalau macam tu kita bincang Allah. Dia tak cantik sebab goyang. Luar awak setengah awak tak ada luar. Macam dah memang pagi-pagi ni kena lah sikit. Okey, lupa nak pakai sarapan ke belum? Alhamdulillah. Jadi sebab tu adalah cara macam orang sarapan. Ini cara macam tak sarapan lagi, macam marah je kan. Oh, sebab habis. Habis tu Masya Allah, maknanya niat sedekah, orang yang makan lebih tidak dapat pahala. Itulah Allah punya maha pemurah untuk kita kan. Baik, alhamdulillah semua yang saya kasih sekalian, kalau dah okey. Baik, yang kita nak bincangkan hari ini adalah lillah. Ya, kita nak tengok perbincangan kita adalah lillah. Kerana li adalah address untuk siapa pujian tadi yang kita dah bincangkan pada minggu yang sudah itu, yang ni sekarang ni adalah li Allah.
Kita tengok ya, kalau kita tengok balik doa yang kita baca ya, kita baca sama-sama, nas'aluka ya man huwa Allah, man huwa Allah. Okey, jadi di sana Allah di sana, kalau kita tengok dalam kotak-kotak ni, dalam kotak-kotak ni, Allah itu di luar kotak. Just untuk nampak, bukan ada kaitan kotak pun, tak ada kena-mengena. Tetapi dalam konteks ini, jadi apa beza agaknya di antara Allah sedangkan dia nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz pun nama. So kenapa ada yang dalam kotak, ada yang di luar kotak? Apa beza? Allah Zat, itu nama-nama sifat dia. Okey, saya dapat satu. Allah adalah Zat. Yang ni nama-nama sifat. Baik. Kita baca, sebab itulah kita baca doa. So kita baca doa ni, tengok kita habis ni, kita pun baca doa. As'aluka bi ismikal a'zam wa bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Jadi di sana ada dua, tentang nama ada dua. Yang pertama ismuka al-a'zam. Yang kedua adalah ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Maka bolehlah kita faham semua yang saya kasih sekian, nak mudah nak bagi supaya cepat sikit, bahawa yang atas Allah itu adalah ismun a'zam, yang luar kotak tu. So Allah juga isim, Allah juga isim, Allah juga isim, tapi kategorinya adalah ismun a'zam. Mana a'zam? Apa mana a'zam? A'zam azim, besar. Dia buat bagi nampak ya. Jadi ismun a'zam ataupun al-ismul a'zam adalah nama yang paling besar. Adapun nama yang lain adalah disebut Asmaul Husna. Ya, sebab tu kita kata nas'aluka, ya aku minta pada engkau ya Allah. Ya, Allah itu ada nama yang lain. Barulah nas'aluka ya man huwa Allah. Yani engkau, yani Allah alladhi Allah nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa. Oh, baru kita masuk mula membilang asma-asma satu demi satu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Jadi sebab tu nama yang lain adalah nama Asma al-Husna. Cuma dalam doa ini Masya Allah, sebab kita menyebut nama Allah dan kemudian doa ni menarik. Kalau kita tengok, just sikit lah kita go through doa. Sebab kita go through doa, maknanya kita menyebut juga bukan sekadar 99 nama. Imam Ghazali menulis nama Allah dalam Al-Quran dipetik dan dicungkil lebih daripada 99. Maka sebab itu kita katakan, ya Allah, semua nama yang engkau namakan terhadap diriku, yang engkau turunkannya dalam kitabmu, yang ini dalam kitab Al-Quran, ataupun engkau ada ajar seseorang daripada hambaku, tak kira daripada hambamu ya Allah, malaikat ke siapa ke, ada satu nama yang tak kami sebut pun kami minta dengan sebab nama itu ya Allah. Jadi sebab itu nama ini memberi satu impact yang besar ya. Jadi sebab itu marilah kita bincang Ismun A'zam. Ismun A'zam ini. Baik, apa nama lain bagi nama ini di samping Ismun A'zam? Sebab kita kena tengok semua yang saya kasihkan. Sebab dalam tafsir-tafsir, lenggok tafsirnya berbeza. Tidak semua mereka menulis. Ibnu Kathir menuliskan Allah Ismun A'zam. Dalam tafsir Fathul Ghaib menulis Allah Ismun A'zam. Ada yang menuliskannya sebagai juga lafzun jalalah. Ya Allah. Apa itu Allah? Yang pertama sekali adalah lafzun jalalah. Lafaz jalalah.
Jadi kita cuba gabungkan sekarang, tak kira apa saja tafsiran, yang penting penafsiran para ulama, kalimah Allah adalah ismun a'zam dan lafzul jalalah. Jadi apa itu Allah? Allah adalah ismun a'zam. Apa itu Allah? Adalah lafzul jalalah. Apa itu tadi lafaz? Perkataan jalalah yang mulia, ya, yang suci. Maka kerana itu kalau kita perasan kebiasaannya, Allah ini bila sebut digandingkan dengan beberapa yang nak menunjukkan betapa azamnya dan jalalahnya. Seperti apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tambah Melayu SWT. Saya pernah dengar ada satu tempat, Masya Allah, ya, khutbah dia. Sebab dalam Romanize, Allah SWT berfirman, ya, hendaklah, dan Rasulullah SAW berkata, ya, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar telah juga menyebutkan. Jadi dia pun kira, alhamdulillah, tu kadang-kadang lurus sangat, ya. Okey. Jadi bila sebut Allah, kerana dia ismul azam dan lafzul jalalah, maka secara otomatis orang akan sebut Allah Subhanahu. Apa lagi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jal. Itu juga sebab bila sebut Allah, dia kaitannya adalah Allah Azza wa Jal. Kenapa? Sebab kita faham adalah Allah Azza, mulia, wa Jal, dan tinggi. Azza wa Jalla, Izzun adalah mulia, Jalla adalah juga mulia, ya. Kemuliaan maknanya menunjukkan kemuliaan. Tadi kita kata Subhanahu wa ta'ala. Apa makna Subhanahu wa ta'ala? Subhana, suci, wa ta'ala, dan tinggi. Okey, kita dah dapat dua. Apa lagi yang biasa orang sebut? Allahu Jalla Jalaluhu pun orang sebut. Kadang-kadang saya banyak dengar kadang ustaz-ustaz mengajar Allahu Jalla Jalaluhu, Allah Jalla Jalaluhu menyebut dalam Al-Quranul Karim. Okey, jadi kalimat Jalla Jalaluhu ataupun banyak khat yang tertulis kerana itu Allah Jin Lam Jim La Jalaluhu, dia buat tu. So maknanya Jalla Jalaluhu maknanya keagungan dan kemuliaannya. Apa lagi? Ada juga Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala. Apa lagi? Ada yang menyebut Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya dengar bila baru ni Syekh Nuruddin dia biasa sebut perkataan ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa perkataan yang seperti tadi menjadi gabungan? Kerana apa? Li'annahu yani lafzun itu adalah ismu a'zam dan lafzul jalalah. Kenapa adanya perkataan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala, Allah Tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala, apa tabaraka wa ta'ala? Tabaraka Maha berkat. So sebab tu orang yang menyebut Allah berkat, insya-Allah. Orang yang tak sebut Allah hilang berkatnya. Jadi tabaraka wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Sebab tu bila lepas tu ni di luar. Kadang-kadang orang mengaji kan, bila habis baca dia kata apa dia? Sadaqallahul azim. Mana sadaqa? Telah benarlah. Sadaqa, confirm benar. Sadaqa bermakna confirm benar. Allah, siapa yang benar itu? Allah. Yang di perkataan sebentar tadi yang kita baca tadi, Maha benar. Al-azim, makna azim. Kadang-kadang mau baca apa lagi? Sadaqallahul Aliyul azim. Boleh tak boleh? Ada kalimah Ali tu. Saya ternampak orang yang ada satu bulan televisyen, jangan kata Aliyul Azim, Syiah. Okay.
Jadi rupanya tak boleh sebab Ali saja, asal Ali tak boleh Syiah. Jadi semua yang saya kasih sekian, bila kita terjemah sama-sama sedekah. Mana sedekah sekali ramai? Benar, confirm benar. Siapa yang benar? Allah. Kemudian kita sebut Al-Azim. Mana Azim? Sifat bagi Allah. Allah itu sifatnya adalah besar. Kemudian Allah itu tambah satu lagi, Al-Aliyu. Al-Aliyu, telah benarlah Allah. Al-Aliyu, mana Al-Aliyu? Allah yang maha tinggi. Bukan sekadar kita nak bayangkan secara vertikal, tetapi secara bukan secara horizon. Besarnya horizon, tetapi juga secara vertikal. Ali, Al-Ali. Sebab itu tak boleh jadi Syiah. Tak boleh jadi Syiah sebut kataan tu. Memang kita ni tak suka Syiah, takut Syiah, tak nak Syiah, tapi tak boleh. Kau nak buat mana pun saya tak boleh jumpa. Sebab nama Sayyidina Ali adalah Aliyun, bukan Al-Aliyu. Al-Ali bukan nama orang. Nama saya siapa? Al-Zurramli, sebenarnya Arab. Al-Ahmad Syukri. Oh, sebab nak bagi Arab Al-Ahmad. Tak. Dia dah isim, orang takkan tambah dia alif dengan lam. Jadi sebab itu semua yang saya kasih kan, kadang-kadang ada orang juga macam saya semangat juga lah kan. Tetapi asal sudah alif, oh tak boleh. Jadi kita mengaji ni kita faham lah. Orang tak mengaji nak buat macam mana, dia tengok saja rancangan tu, oh kemudian gempak dalam WhatsApp dapat, oh sebenarnya Masya Allah nak kenal ciri Syiah. Apabila tadi tersebut Al-Aliyul Syiah. Okey, jangan panggil dekat masjid kita. Sian ustaz tu, Masya Allah. Dia nak simpan sikit, bukan sekadar horizon, tetapi vertically. Dia nak bukan sekadar azim bermakna besar, tetapi vertikal, maknanya maha tinggi. Semuanya milik Allah dalam takluk takbir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, maka kan itu mari kita bincang Allah ini. Boleh kan kita bincang? Dan baru ni pun saya singgung atau sentuh sedikit juga tentang Allah ini sebab pernah menjadi isu yang hangat. Tapi hari ini tak nak bincang isu yang hangat tu, ya? Tetapi kita nak berbincang secara ilmiahnya. Okey. Tadi kita katakan bahawa Allah adalah ismun, okey, takrif dulu. Tadi kita kata bahawa Allah itu adalah lafzul jalalah ataupun ismun a'zam. Ismun a'zam, nama yang paling besar ataupun lafaz perkataan yang mulia, Maka siapakah Allah itu? Apakah Allah itu? Allah adalah yang pertama sekali, takrif saya tengok dalam tafsir, ismun lidzat. Allah tetap juga, tadi Haji Ahmad sebut, Allah adalah zat. Allah adalah tetap juga ismun lizat, nama bagi zat. Dan zat itu adalah wajibul wujud. Ini kalau kita campur kelas dengan roh tauhid, maka zat itu adalah sifatnya adalah wajibul wujud. Wajib adanya. Kita wajib ada tak? Kita harus saja ada. Ada tak ada pun tak mengambil korek. Asal nampak tak? Maknanya kita ni adalah mungkin. Disebut dalam tauhid adalah mungkin. Satu mungkinat. Mungkinat maksudnya tidak wajib ada. Boleh ada, boleh tak ada. Ya ke? Ayah ada sekarang? Dulu kita tak ada. Okey je. 100 tahun dulu kita tak ada, okey tak? Tetapi bolehkah Allah tak ada 100 tahun dulu? Tak boleh. Menunjukkan bahawa wajib wujud. Kita mungkin wujud. Mengapa lagi tak? Saya dah ada sekarang. Tapi 100 tahun akan datang ada tak? Ada ke? Plan-plan macam mana ya? 100 umur air 180 tahun, 190 tahun. Tak ada dah pada masa tu, kan? Menunjukkan bahawa pada masa itu sekarang ada, nanti tak ada. Menunjukkan bahawa kita ni mungkin saja. Maknanya kita tak ada, life terus diteruskan. Sebab kewujudan kita hanya sekadar mungkinan. Harus. Jadi Allah itu wajib wujud. Kita takrif dulu. Biar kita dekatkan dengan takrifan yang seperti ini. Sebab takrifan yang seperti ini nanti perlu, terutama bila kita terjumpa menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kan terkeliru. So biar kita mesra dulu dengan perkataan-perkataan yang seperti ini. Oh, kita ni mungkinat rupanya. Allah itu wajibul wujud. Kenapa
wajib berwujud sebab mesti ada. Kita boleh ada, boleh tak ada. Apa hujahnya? Dulu kita tak ada. Okey je, sekarang kita ada. Dan kita ada sekarang. Nanti kita tak ada pula. Kerana kita mungkinan. Okey. Kemudian, nama Allah. Jom kita bincang. Nama Allah adalah nama yang betul-betul menunjukkan zat. Berbanding dengan nama-nama yang dalam kotak tadi, nama juga Ar-Rahman adalah nama, Ar-Rahim adalah nama, tetapi nama-nama itu menunjukkan sifat. Ya, sebab zat dah confirm, yakni Allah, maka kemudian zat tersebut dah ada, maka ditunjukkan nama-nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat. Adapun Allah tidak refer kepada sifat. Dia betul-betul refer kepada zat Allah, kepada adanya Allah yang wajib ada tersebut. Beza kan? Beza sedikit. Baik, mari kita tengok beberapa perbahasan mufassir tentang kalimah Allah yang saya tulis kat belakang saya ini. Kalimah Allah yang saya tulis kat belakang saya dengan kalimah alif lam ha, ada syabdah di atasnya. Alif lam ha, alif lam ha, ada syabdah. Baik. Maka ada ulama, saya cuba tak nak menyebut beberapa istilah yang teknikal. Ada yang mengatakan bahawa Allah ini ada nama terbitannya. Ada nama terbitannya. Contoh, Cik Haji tu ni, Haji Ahmad Sukri. Ahmad tersebut adakah ada tak nama terbitan? Adakah perkataan lain yang dengan sebab ada perkataan lain tersebut maka terbentuk kalimah Ahmad? Ha? Bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab. Sebab Ahmad bahasa Arab, masya-Allah, dan bahkan sebaik-baik nama. Imam Syafi'i berkata sebaik-baik nama. Aku suka sangat sebaik-baik nama. Dan kemudian kalau kita tengok dalam bracket diberikan oleh ulama, yakni selepas nama Allah, selepas nama Abdullah, selepas nama Abdul Rahman, selepas nama-nama Allah yang Abdul Rahman Ar-Rahim, maka sebaik-baik nama adalah Ahmad, Muhammad, Mahmud, apa lagi yang sewaktu dengannya. Baik, Ahmad, kita tengok kat skrin ya. Ahmad, apakah nama terbitan? Apakah dia punya root bagi Ahmad? Hamidah ataupun Hamidah. Maka daripada Hamidah inilah maka sebut terbitnya Ahmad ataupun Muhammad ataupun Mahmud. Itu contoh. Maka ada ulama menyatakan bahawa bagi Allah ada terbitan. Ada nama terbitan. Ada baginya nama terbitan. Boleh ni? Dan apabila sesuatu yang ada nama terbitan, maka disebut sebagai isim mushtaq. Tulislah. Ataupun tak tulis apa. Tapi faham bahawa rupanya macam Ahmad tadi, dia nampak Hamzah, Ahmad, tetapi nama kalimah Ahmad tu kata dasarnya diambil daripada kalimah Hamidah. Ya, Hamidah. Puji, telah memuji. Jadi daripada nama tersebut Ahmad terbit, Mahmud terbit, Muhammad terbit. Okey. Muhammadun, Muhammadan, apa lagi? Hamdan, semua nama yang terbit daripada satu. Daripada satu ni terbit macam-macam. Maka sebab itu disebut sebagai ada nama terbitan. Jadi ada ulama tafsir, ulama lughah yang menyatakan bahawa Allah itu ada nama terbitannya. Dan ada yang lain kata tak ada nama terbitan. Dia adalah jamid atau ghair mushtaq. Maknanya tak ada. Dia memang terbit Allah. Allah adalah Allah. Tak ada datang daripada apa. Macam contoh kalau kita kata Ahmad, dia memang Ahmad, tapi Ahmad tak boleh sebab contohnya dah ada. Apa contoh yang tak ada nama terbitan? Katalah seorang tu nama Umar. Ya? Umar. Ha?
Umair, Hamzah, Umair. Katalah Umar, Ain, Umar. Terbit, dia tak ada lagi. Memang dia Umar. Itu contoh. Okey. Baik. It's okay. Apa yang saya nak ajak sekarang ni adalah dua perbahasan. Supaya dengan dua perbahasan itu juga datang dalam diri kita perasaan kenapa hujah-hujah yang mereka berikan. Okey. Ada yang menyatakan bahawa, bagi yang menyatakan bahawa dia ada punya nama terbitan, maka kita pecahkan. Kita apa? Dissemble. Kita pecahkan. Alif, lam, lam, ha. Baik. Alif, lam, ha. Maknanya adalah daripada kalimah alif, lam, ha. Maka dikatakan bahawa bagi yang mengatakan bahawa ada nama terbitan, maka mereka menyatakan bahawa Allah adalah daripada kalimah ilah. Ini nama terbitan. Macam tadi Hamida. Maka bagi Allah adalah ilah. Hamzah, lam, ha. Hamzah, lam, ha. Itu nama terbitan dia, nama yang asal. Nama, maka daripada situ maka dimasukkan alif, lam, ma'rifah, maknanya the. Maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Secara sepintas lalu, mereka yang menyatakan bahawa Allah itu memang nama, Allah ni memang tak ada nama terbitan. Memang nama Allah saja. Memang Allah itu tak ada terbit apa. Memang Allah adalah Allah. Ismun, apa tanya? Ism lizat. Tak ada perbincangan. No, dia tidak ada asal, tak ada apa. Maka Allah, ini contohnya Ibnu Katsir sebagai contoh. Imam Syafi'i sebagai contoh. Imam Haramain sebagai contoh. Imam Ghazali sebagai contoh. Ini berpegang bahawa Allah adalah Allah, bukan datang daripada satu perkataan lain yang kemudian daripadanya diambil. Kita tengok bagi mereka yang berpegang bahawa Allah daripada kalimah ilah ataupun alah, alaha ataupun ilaha. Apa makna dalam bahasa Arab? Kalau kita lihat, mengambil daripada kalimah hamzah, lam, ha. Okey, yang pertama alaha bermaksud cenderung. Jadi bila sebut Allah, dia adalah seolah-olah satu pusat kecenderungan dalam hati. Kemudian tu alaha. Kalau aliha bermaksud mengharap. Liha. Barisnya baris berubah sikit. Ya. Kalau tadi alaha, aliha, alaha yang pertama maksud apa tadi? Cenderung. Cenderung apa cenderung? Cenderung ingin. Ingin. Okey. Aliha harap. Kemudian aliha juga ada makna yang lain, keadaan cari kerana rindu. Bahasa Arab menggunakan kalimah aliha untuk mencari kerana rindu. Cari banyak kadang-kadang, cari sebab risau, cari sebab ini. Tetapi aliha dalam bahasa Arab digunakan bagi mencari kerana rindu. Mungkin kita rindu dan kita cari, maka perbuatan itu disebut aliha. Boleh kan kita tengok ni? Okey, terima kasih. Aliha juga banyak meaning, banyak makna. Aliha juga bermaksud bergabung dan tak mau berpisah. Bergabung dan tak mau berpisah. Dan alaha, it's okay kalau tuan-tuan tulis aliha, alha tu tak masalah. Ya. Alaha juga memberi maksud mempertuhankan. Al-ilahah. Ya. Dan satu lagi yang mengatakan bahawa Allah ini daripada kalimah laha. Laha yaluhu lauhan. Masdarnya adalah lauhan. Lauhan bermaksud berlindung. Okey. Nampak tak kalau kita jalinkan daripada atas sampai ke bawah tadi? Ada tak di situ macam seperti merujuk kepada satu zat? Bila kita gabung jalinkan, dia boleh pergi kepada satu zat. Ya.
hati cenderung, hati mengharap, hati yang mencari kerana rindu, bergabung dan tak mau berpisah, mempertuhankan, berlindung. Ada tak agaknya di sana akhirnya pergi kepada satu makna, satu zat yang nama tersebut daripada ini, maka bila ditambah alif lam ha, maka pada ketika itu maka dinamakan dia sebagai Allah. Jadi sebab itu semua yang saya katakan tak jadi tak mengapalah saya kira kalau lah mustaq ghair mustaq jamid dan segala macam nampak teknikal sangat, tetapi kita faham ada di kalangan mufassir yang menyatakan bahawa Allah itu ada nama terbitannya seperti yang saya telah senaraikan, dan kita mendapati bahawa nama terbitan tersebut juga sangat dekat dengan makna Allah itu sendiri, sangat dekat dengan makna Allah sendiri, cenderung hati kita. Sebab di barat tuan-tuan, mereka bila lihat buat kajian terhadap manusia, dan bila mereka mendapati bila komunis jatuh ni kajian di barat tuan-tuan. Sebab komunis apa tuan-tuan? Apakah akar perbincangan komunis? There is no God. Tuan-tuan kalau tengok duit Amerika $1, $10, apa dia tulis? In God we trust. Main tu punya berakidahnya tengah shopping, in God we trust. Actually kenapa? Sebab perkataan in God we trust terbit bila? In God we trust adalah ketika berlaku sebab dunia ni ada dua kuasa, satu timur satu barat. Amerika dah kuasai barat, dan ketika dia nak menyaingi timur, apa yang ketara dan menonjol daripada USSR, komunis, dan komunis tidak percaya pada Tuhan. So mereka nak jadi satu blok yang percaya pada Tuhan, mereka tulis in God we trust. Main tu. Ingat kita ni kuat sangat. Dia lagi kuat tulis kat duit tu. Tapi nak cerita semua yang saya kata, dibuat kajian, dan akhirnya setengah daripada pakar neuro di Amerika, membuat satu teori. Dia bukan law, tapi consider teori. Sebab law adalah bila teori tersebut diuji. Mereka menamakan satu teori apa dia? Yang disebut sebagai the God spot. The God spot. Maknanya mereka percaya bahawa dalam neuron kepala otak manusia ni ada satu spot yang namanya God spot. Kenapa dia buat dan cakap macam tu? Kerana mereka percaya bahawa manusia ni by nature, secara semula jadi, dia cenderung mencari Tuhan. Dia akan cenderung mencari supernatural. Itu dia supernatural dan segala macam ya. Mas tengok dalam hutan orang asli, dia cenderung mencari Tuhan. Cuma dia rangka-rangka pokok ni Tuhan pun. Sedangkan dia adalah manusia, tetapi ada, maka lantas mereka namakannya sebagai the God spot. No comment. Saya tak nak setuju dan tak nak juga tak setuju. Sebab itu teori. That's considered as a hipotesis dan teori, dia bukan law. Sebab law memang diterima pakai. Tetapi ada tak betul, ada tak similar dengan kelakuan manusia? Jawapannya ya. Manusia nak pada Tuhan. Kemudian ilah bermaksud mengharap. Manusia ni cuba bayang, mengharapkan. Dan kita, tuan-tuan, bila dalam keadaan susah yang bersangatan, akhirnya siapa? Secara fitrah kita mengharap kepada wahai, kita orang Islam tu wahai Allah. Tapi cuba bayang kalau orang yang tak ada Tuhan, tak mengaku Tuhan tersebut, dalam keadaan tiba-tiba dia rasa tertekan, ketika itu siapa yang dia nak harapkan? Fitrah dia sedang cari sebenarnya, tetapi tidak menjumpainya ya. Dan apatah lagi, saya ada satu kisah. Tapi dah cerita pun belum cerita dah. Belum baik semua sahabatku. Saya duduk di Pakistan dulu, jumpa dengan seorang Australian. Dah cerita? Okey. Dia ni adalah seorang komunis. Pahaman komunis. Tuhan tak ada. Ya, orang komunis, Tuhan tak ada. Sebab tu Yuri Gagarin bila disampaikan angkasa, the worst text yang disampaikan ke atas orang dunia apa dia? Saya telah sampai ke langit dan sampaikan maklumat kepada orang dunia, there is no God. Sampai ke langit,
Aku dah cari dah, pusing-pusing kat atmosfera kat atas tu, kat zero gravity tu, terbang, dia kata tak nampak Tuhan. Oh, macam Namrud juga kan. Cuma Namrud dia teknologi dia rendah sikit, dia buat menara je. Dia sampai tu, no, dia kata tak ada Tuhan. Hampa sembah-sembah tu lah. Tetapi Yuri dia garing dia atas lagi. Dia atas lagi. Dan dia kata perkataan yang sama, there is no God. There is no God. Sampai mesej pada orang salam. Dan budak Mat Australia ni percaya. Saya nak supaya kita dekat dengan makna ni dulu dan kita sambung balik. Betul kan? Tujuan saya adalah nak dekat supaya kita perasan rupanya. Dan dia duduk dengan saya di bilik, di rumah bersama-sama. Dia just bercuti-cuti di Pakistan. Saya tak tahu kenapa dia pergi Pakistan. So okay lah, dah dia orang pergi ya. Tak ramai orang nak suka cuti di Pakistan. Tapi dia pilih. Nak cerita semua yang saya kasih sekalian. Saya tak tahu lah punya susah lah dengan dia nak berdialog. Dan dia punya hujah semua bab ketuhanan. Dia suka baca buku sufi, baca Ibn Arabi, buku yang tebal-tebal. Basic Islam tak faham, tetapi dia suka yang sufism dan segala macam. Dan akhirnya cuba bayang orang sufi tetapi tak ada asas agama contohnya. Dan begitu payah. Tetapi dia nampak bahawa jiwa ni, dia setuju bahawa jiwa ini kena sufi. Tanpa sufi, you akan jadi hidup you lost. You ada hidup tapi tak ada meaning. You pray but meaning tak ada. Kamu buat tak ada meaning. You mengaji tapi meaning tak ada. Mengaji hanya untuk ada Tuhan suruh. Betul, kadang-kadang kita pergi dengan penuh keterpaksaan kan. Sebab meaning tak ada. Anak kita, pergi sekolah, pergi. Berbanding dengan dia faham kenapa setiap perkataan, setiap yang diduduk dalam kelas tersebut, wow, inilah erti hidup. Anak murid kita punya anak kita akan pergi dengan penuh bersemangat. Dua orang buat kerja yang sama, tetapi satu yang buat ada meaning, satu tak ada meaning. Hasilnya berbeza. Hasil yang tak ada meaning macam mana? Yang pertama dia punya kelakuan, sikap dia memang asal buat. Tuhan dah solat subuh, alhamdulillah. Orang yang meaning, masya Allah, menunggu solat contohnya ya. Baik. Itu komen dia. Saya no comment pada komen dia. So no comment pada komen. Tetapi yang nak ceritanya dia ni masya Allah. Saya nak cerita kasar yang budak ni Allah. Dia black belt karate. Dia cerita budak-budak masa dulu. Ya. Dan kami suka main armrest. Musti tangan. Budak lah, janganlah kata ustaz ni tu orang budak, masa dulu budak. Okey, sekarang tak ada lawan lah. Kita tengok aja Haji Ahmad punya tangan tu, masya Allah tak ada lawan. So dia ni sebab dia black belt karate, so dia ajak saya main armrest. So bila main, saya menang. Itu gurau dengan semua tadi macam Asian kan. Saya pun kadang risau takut orang tak nak gurau, dia tak tahu gurau kan. Ngaji kan, dia ni over tadi. No. Saya nak cerita ni bukan itu. Tujuan saya adalah saya nak bagi tahu pada saya menang adalah just bukan dapat diingat tetapi dia ambil serius. Sebab mungkin dia orang develop dengan ego. Dia tengok budak Melayu macam ni, dia badan besar lagi, dia boleh kalah. Then rematch. Of course lah, bila kita ada pegang tali pinggang, kalah dia boleh buat rematch. So lawan sekali lagi. So bila lawan, kita ni spontan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa ke tak? Dia melompat. Now I know your secret. Okey, pegang mulut saya. Okey, sekarang kita lawan without spell. Saya kata, ya Allah, simple ni, Masya Allah. Dan lawan dia kalah lagi. So you baca dalam hati, dia kata. You baca dalam hati. Okeylah, siri tu panjang sangat. Saya rasa sangat rugi sebab saya setiap hujah dia tu tak terfikir oleh kita. Dan sama ada kita boleh jawab spontan ataupun study, tanya orang dan jawab balik. Tetapi satu benda yang saya faham tentang dia adalah bahawa saya perasan budak ni dia takut mati. Bila saya tengok dia punya titik lemah dia tu, dia tidur dengan saya dalam sleeping bag musim sejuk. Sebelum tidur saya akan cerita kawan saya ada seorang mati malam ni, how dia mati. Macam baru dia cerita kan, tiba-tiba meninggal seorang, contoh kan.
Dan saya dapat tengok dalam sama-sama malam tu, muka dia berubah. Hari esok saya cerita seorang kawan lagi yang lain pula nanti. Sampai dia cakap pada saya, Zul, kenapa kawan kamu ramai sangat mati? Tapi saya dengar bila dia nak tarik zip untuk tidur tu, dia tanya saya, Zul, kalau nak jadi Islam macam mana? How to be a Muslim? Saya kata, just asyhadu an la ilaha illallah. Just kamu semua. Dan pada malam-malam beberapa hari berikutnya, saya dengar sebelum dia tidur, asyhadu an la ilaha illallah. Saya dengar. Tetapi tahu apa buat first bila kita bangun tidur, alhamdulillahillazi, dia bangun saja apa dia sebut? I'm kafir. I'm kafir. Maknanya dia takut dia mati masa tidur. Dan dia dah Islam. Ni cerita memang menarik lah saya pengalaman ni. Tetapi pada saya pengalaman ni bukan saya cerita ni kosong ya. Tetapi jangan rasa ni semang-semang pagi dah. Saya nak kita faham ilah isim mushtaq yang dikata mushtaq ini yang daripada kalimah-kalimah tadi. Dan biasa ni tuan-tuan, kami kalau naik bas ya, kita pakai kopiah, pakai ni ya, kadang-kadang pakai serban, kadang-kadang pakai ini, duduk dengan sebelah dia budak orang putih ya. Kita macam ni pun Pakistani ya, dia tengok memang pelik dia orang ni. Dan bila dia pelik ni dulu, bukan sekarang, wallahu alam. Kalau siapa pergi sekarang dan tak sama, maka itu adalah ralat masa ya. Dulu kalau dia tengok kita, dia akan duduk sebelah ni, dia akan tengok sepanjang perjalanan dari universiti, dia akan tengok dengan teliti. Sebab mungkin dia takut rugi tak tengok muka dia ni, sebab muka dia ni pelik berbanding orang lain ya. Yelah, hidung kita kan mancung lagi banding dia orang kan. Jadi biasa nak cerita ni, memang dia orang tu Masya Allah, kadang-kadang 2-3 orang, memang kita akan rasa culture shock. Memang kita jalan, kita ni kadang-kadang nak juga tahu kan, tapi kontrol kan, nak juga tahu kan kan, nak tahu juga pasal seorang muslimah contohnya, mungkin ada haji muslimah tak baik, Anis sahabat ni, adik-adik anak ni, kadang-kadang kita nak tahu juga kan, nak tengok juga dia kan, tapi nampak mata saya, tapi di sana tak, memang tengok betul-betul. Bila tengok budak ni tak datang ni, aku pun tengok betul-betul ni. Naik bas tu sampai 3-4 mata tengok kita, sampai kita mak kilau kia apa tu, baru dia pandang tempat lain. Bila pandang tempat lain, bila kita dah lupa, sekali lagi pusing lagi. Ni cerita dulu. Pengalaman biasa. Cuba bayang sekarang saya dengan Mak Saleh. Itu poin saya. Tak ke lebih terkejut. So satu bas tengok. Dan biasa dia orang tanya satu soalan yang paling popular. Tu Salman ni? Saya pakai serban ataupun pakai kopiah, soalan yang popular dia orang bila bukan muka Pakistani, tu Salman ni? Kamu Islam ke dah? Sakit hati? Sakit juga. Cuba yang tiba-tiba tanya, Haji Islam tak? Oh, sakit hati ya Allah. Tapi sebab dah selalu tanya, Musalman. Itu Musalman. Jadi, cuba bayang sekarang ni, ada 2 orang yang memang pelik pada dia. Tanya, tu Musalman ni? Ya, I'm Musalman. Tanya dia, tu Musalman ni? No, I'm kafar. I'm kafar. Dia kata pada kawan yang tanya, tu Musalman ni? No, I'm kafar. Kejut kawan tu, kafar. Satu pas kafar. Dan dia suka. Dan saya nak cerita dia ni kasar. Dan dia terlampau logik, orang yang terlampau logik. Sebab tu saya katakan bahawa bila saya sebut mukadimah tadi, akal, hati. Dan dia semua terapung ke akal. Orang ni orang logik semata-mata, seolah-olah tak masuk ke dalam. Saya tak tahu macam mana hujah macam, sehinggalah hati saya kata budak ni memang aku bukan tak ada harap, bukan tak ada harapan, saya tak pandai untuk mengajar daripada Islam. Cuma saya boleh sabar, dia cuba. Dan kasar budak ni Masya Allah. Dia nak ajak saya minum tea, chai. Zul, we have a chai. Tahu cara macam mana? Dia berdiri, saya bagi, tendang kepala. Masya Allah. Kita orang Melayu ni tak payah tendang, pegang pun Masya Allah. Ini pakai tunjai kepala. Zul, we have a chai. Main kaki je. Tapi dah hati pada,
aku nak dakwahkan ini, sabar. Tak langsung tak sempat dakwah, kena dah mat ni, Masya Allah. Nak cerita je. Tetapi saya fikir pada masa tu, betul, sebab orang kata kadang-kadang kita mampu tumpaskan orang punya akal, tetapi kita tak mampu tumpaskan orang punya hati. Orang tak Islam. Kadang-kadang banyak orang murtad, bukan kerana akal, tetapi kerana hatinya ditumpaskan, keluar Islam. Jadi sebab itu saya gunakan benda yang sama. Saya cuba sedaya mungkin. Nak ringkas ceritanya, sampai pada satu subuh, bulan Rajab, masih musim sejuk pada masa itu. Lepas solat kami buat satu sunat kat bilik tu, ada buat solat jemaah. Dan kemudian lepas subuh, saya tengok bila toilet belakang, lepas kita wirid, dia duduk bersimpuh. Duduk simpuh. Dan kemudian dia orang ni jarang bangun awal, jadi di bangun awal tu pelik lah. Dan hari itu dia datang lebih dekat ke soft saya ketika itu. Dia sebut satu perkataan, Zul, I'm surrender. Saya tak boleh nak tangkap apa dia maksudkan surrender. Dan saya tanya apa maksud dia. Dia kata, apakah langkah pertama to be a Muslim? What is the first step to me to be a Muslim? Wow, so dalam hati saya sebenarnya nak melompat, tetapi kontrol. Saya kata just sebut, sebab saya tahu dia tak tahu dia just sebut apa yang saya pernah sebut pada kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Please guide me, guide my tongue, guide my heart. Tolong pimpin lidah saya, tolong pimpin hati saya. Pada ketika itu saya tengok dia betul-betul dan pada ketika itu ingat makna alaha, apa makna aliha, cenderung, mengharap, cari kerana rindu, bergabung tak mau berpisah, mengabdi dan mempertuhankan. Bila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, macam kita syahadat illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita terjemahkan pada dia, I bear witness there is no God but Allah, and I bear witness Muhammad is messenger of God. Habis disebut perkataan itu, dia diam, dia tunduk, kemudian dia menangis. Budak ego and kafar, budak ego black belt, budak ego yang kasar. Sebab tu saya cerita tadi bukan saja kosong-kosong cerita. Saya nak cerita supaya kita nampak siapa dia. Kalau dia tu jenis memang Zoom, can we have a shot? Dan dia menangis, it's okay. Sekarang sekasar itu, sekarang dia duduk depan saya sekarang dalam keadaan dia tunduk dan berombak badannya, dan kemudian dia cuba tahan. Cuba yang seorang lelaki yang cuba tak nangis, dan dia menangis. Ledakan tangisan tersebut memenuhi diri tersebut dan dia menangis sehingga bergoncang bahu dia seperti satu benda. Dan oleh kerana tangisan itu begitu kuat sangat tangisan dia, dan dia punya raungan, dia meraung. Oleh kerana lama sangat saya jadi macam apa hal? Tetapi apa yang saya boleh buat, saya pergi kat dia, saya peluk dia, dan dia peluk saya, basah bahu saya dengan air mata dia, dan saya juga menangis. Saya dapat rasa getaran dia dan saya menangis. Saya menangis sebab saya syukur pada Allah, seorang hamba-Mu ya Allah telah pulang kepada-Mu ya Allah. Seorang hamba-Mu ya Allah bergabung mahu dan tidak mau berpisah dengan-Mu ya Allah. Seorang hamba-Mu ya Allah mencari-Mu kerana rindunya ya Allah. Dan dia menangis semua mahunya. Dan kemudian bila dia dah agak reda, dia dah okey, dia lap air mata dia, merah muka dia, merah hidung dia, dan kemudian dia lap. Dia sorry pada saya, dia minta maaf, dia kata sebab dia emosional. Dan saya tanya dia soalan, apakah namanya Murray Ridgestill,
Saya kata, Maria, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Apakah yang menyebabkan kamu menangis, wahai Maria? Bila sebut apa dia? Bila sebut Asyhadu an la ilaha illallah, aku nak bersaksi, I bear witness there is no God